selamat pagi, selamat petang dan juga selamat malam. Bersama lagi dengan saya, Shiki Din Crochet. So hari ni Kin bawakan satu lagi tutorial terbaru untuk korang. Cara untuk guys sling bag with basket stitch. Ini dia. So ataupun dalam bahasa Melayunya anyaman bakul. Okay, kalau korang tengok dekat-dekat memang nampak macam anyaman bakul. Sebelum ni kita bagi tahu kita on the way nak buat sarung Al-Quran. Memang kita tengah buat, tapi disebabkan kita dapat beberapa tempahan, so kita kena settlekan tempahan dulu dan kita akan sambung dengan tutorial mengait cover Al-Quran. So kita nak buang masa. Untuk hari ni kita akan tunjuk korang cara untuk kait sling bag anyaman bakul. So jom kita tengok. Dan tapi sebelum tu kepada anda-anda yang tak subscribe lagi, jangan lupa untuk subscribe. Okay, subscribe dan share video ini dengan kawan-kawan korang kalau korang suka dengan konten ataupun tutorial kali ini. Okay, so jom kita tengok video yang seterusnya. Untuk bag kali ni kita tunjukkan secara dekat bakul anyaman. Stitch dia bakul anyaman lah, nampak? Secara dekat yang kita dah buat untuk customer again. Okay, ini dia bag sling bakul anyaman. Ukuran untuk bag ini bagi lebar ialah 6,5 inci, 6 inci setengah, dan bagi untuk panjangnya adalah 8 inci. Okay, dan bahan-bahan yang kita perlukan untuk mengait bag yang besar ni iaitu sebuku benang poly cherry. Memang kita menggunakan habis lah untuk benang poly cherry. Kita juga akan memerlukan jarum mengait. Kita menggunakan mata 3 untuk kali ini. Kita juga akan memerlukan jarum menjahit lubang besar ni. Kita juga akan perlukan gunting dan juga kita akan perlukan butang. Okey, sekarang jom kita tengok cara-cara untuk mengait sling bag anyaman bakul ini. Jom kita. Pertama sekali kita buat slip knot. Kemudian kita akan kait sebanyak 44 tali air ataupun cinch 44. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 41, 42, 43, 44. So kita akan 44 change di sini. Okay. Kemudian kita akan skip 2 change pertama, 1 2, dan kita akan kait 1 double crochet di change yang ketiga. Okey, skip 2, 1 2, kita kait 1 double crochet di change yang ketiga. Dan kita tambah satu lagi double crochet di stitch yang sama. Jadi kita dah dapat 3 double crochet di dalam satu stitch, termasuk 2 stitch pertama yang kita skip tadi. Okey, 1 2 3. Kemudian kita akan kait 1 double crochet di 40 stitch yang seterusnya. 1 double crochet 1 double crochet 2, 1 double crochet 3, 1 double crochet 4, 1 double crochet 5, 1 double crochet 6, 1 double crochet 7, 1 double crochet 8. Okay. Kita akan teruskan sampai ke hujung sampai kita dapat 40 double crochet. Okey, kita siap 1 double crochet di 40 stitch yang seterusnya. Kemudian kita akan tinggal satu lagi stitch yang terakhir. Untuk stitch yang terakhir ni kita akan kait 5 double crochet di dalam stitch yang terakhir ni. Okey,
Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Okey, kita kira balik cukup tak 5. 1 1 2 3 4, sorry baru 4, kena tambah satu lagi 5. Okey, kemudian kita akan kait satu double crochet di 40 stitch yang seterusnya. Kita pergi stitch yang di sebelah dia. Kita tengok mana stitch yang di sebelah dia, di sini. Okey, di sini kita masukkan, nampak stitch yang di sebelah dia. Di sini, ni lubang yang besar tu, stitch yang di sebelah dia, nampak di sini. Kita start dengan satu double crochet satu, okey. Sampai 40. Satu double crochet 2. Satu double crochet 3. Satu double crochet 4. Satu double crochet 5. Satu double crochet 6. Satu double crochet 7. Satu double crochet 8. Satu double crochet 9. Satu double crochet 10. Satu double crochet 11. Satu double crochet 12. Satu double crochet 13. Okey. Teruskan sampai kita dapat 40. Baiklah, sekarang kita siapkan sampai 40 double crochet. So kita akan dapat stitch yang terakhir tau. Kalau korang perasan kan, stitch yang terakhir tadi kita ada 3 double crochet pertama yang kita buat dalam gelung yang pertama tadi, dalam stitch yang pertama. So kita akan tambah lagi 2 double crochet di dalam stitch yang sama. Okey, kita masukkan jarum. Okey, kita delete jarum kita, masukkan double crochet di dalam lubang yang terakhir ni lah. Okey, satu double crochet dan satu lagi double crochet. Jadi kita dah dapat 5 double crochet di dalam gelung yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan slip stitch di stitch yang kedua di atas ni lah. Okey, 1, 2. Okey, di sinilah. Tengok balik. 1, 2 di sini. So kita slip stitch. Di sini. Okey. Kemudian kita akan slip stitch di stitch yang kedua di atas ini, di sini. Okey, so maksud dia di hujung atas ni kita ada 5 double crochet, begitu juga di hujung sini kita ada 5 double crochet. Okey. Kita akan teruskan dengan barisan yang kedua. Kita akan change 2. 1, 2. Okey, yang ni korang kena tengok betul-betul. Kita akan banyak buat front DC dengan back DC. Okey, untuk permulaan kita akan mulakan dengan front DC dahulu. Okey, setelah kita change 2,
Kemudian kita akan kait satu front DC, okey, di di 4 stitch yang seterusnya. Okey, macam mana nak buat front DC? Okey, kita lilit jarum kita. Okey, kita cari kita punya double crochet yang kedua ni. Okey, kita masukkan jarum kita ke dalam ni dan kita akan tembuskan jarum kita di sini. Okey, dia akan nampak macam ni. Dan kita akan dapat 2 gelung kat sini. Make sure korang dapat macam ni untuk front DC. Kemudian korang lilit jarum korang, tarik masuk ke bawah. Nampak? Kita masukkan ke bawah lubang ni lah yang kita masukkan jarum tadi. Masuk ke sini. Dan kita dapat 3 gelung. Kita lilit jarum kita dengan benang, tarik masuk ke dalam 2 gelung dan tarik masuk ke dalam 2 gelung. Okey, kita dah dapat satu front DC dan kita akan buat lagi 3 front DC. Okey, kita jarum kita masukkan ke bawah sini seperti ini. Okey, front DC 2, satu front DC 3, satu front DC 4. Okey, so kita dah ada 5 termasuk 2 change pertama kita tadi. Okey, untuk mengelakkan kekeliruan, sebab kalau korang kait stitch ni dia memang agak mengelirukan lah bila korang nak cantum. So advisable untuk korang letakkan penanda supaya mudah korang nak buat slip stitch nanti. Kalau tak nanti korang keliru. Okey, kita dah dapat 5 lah kan. Nampak ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, satu ni kita just change 2, lagi 4 yang pertama tadi kita dah kait pun satu front DC. Okey, kemudian kita akan lakukan pula back DC lagi 5 stitch yang seterusnya. Macam mana back DC? Okey, kita lilit jarum kita. Kalau tadi kita masuk ikut bawah ni, naik atas kan? Kalau tadi kita masuk ikut atas kan? Okey, kalau tadi kita masukkan jarum ke atas seperti ini. So, untuk back DC kita akan mulakan, kita akan masukkan jarum kita di bahagian belakang. Okey? Tengok betul-betul. Ni. Kita lilit jarum kita dengan benang, masuk ikut belakang. Nampak? Okey, dan kita nampak DC ni kita akan masuk tengah-tengah ni, ada lubang dia ni kan. DC kita masuk ikut bawah seperti ini. So korang akan dapat macam ni lah. So ada 3 gelung dekat sini, nampak? Okey, ni back DC. Okey, kemudian tarik masuk benang ke dalam lubang tadi dan tarik seperti ini. Kita akan dapat 3 gelung. Kita kait 2, kemudian kita kait lagi 2. Dan kita akan kait lagi 4 back DC ataupun 4 double crochet di bahagian belakang, yang mana kita akan mulakan dari belakang. Kita akan masukkan jarum kita dari belakang. Kita lilit jarum kita masuk dari bawah ni, belakang ni, kemudian masukkan ke lubang yang di sebelah dia, di sini. So dia akan jadi macam ni lah back DC kita. Tarik benang ni masuk ke dalam lubang yang sama, tarik. Kita dapat 3 gelung, lilit masuk 2, lilit masuk 2 lagi. So baru buat 2 back DC. Kemudian kita kait lagi 1 back DC seperti ini. Tarik masuk, tarik 2, tarik 2. Okey, kita dapat 3. So kita buat yang keempat. Dan kita buat back DC yang kelima. Okey, untuk back sling kita kali ni kita buat gandaan 5, okey? 5 5. So setiap back DC yang pertama 5 5, okey, satu set tu dia ada 5. Okey, set pertama front DC 5 and then set kedua front DC
back DC 5. Okay. Macam mana? Kita ulang lagi sekali. Set pertama kita buat front DC 5 dan set yang kedua kita buat back DC 5. Okay. So bila kita dah buat back, kita akan teruskan dengan, kita dah siap 5 kan. So untuk set seterusnya kita akan buat 5 pula front DC. Okay. Kita akan ulang-ulang sampai ke hujung sini lah. So kita akan kait. Okay, front DC pula. Okay, kalau front DC kita ikut daripada depan dah, tak payah masuk dari belakang. Kita masuk dari depan front DC. Okay, masukkan lubang ni. Okay, masuk ikut bawah. Macam ni. Tapi daripada atas, nampak? Okay, ni front DC kita. 1 2 3 4 5. Okay, kita dah siap 5. Kemudian kita dah buat front DC 5, kita nak buat back DC 5 pula. Okay, titik jarum kita masuk ikut bawah. Okay, masuk ke sini. So jarum kita ni nanti dia akan keluar ikut belakang lah. Korang akan nampak jarum kita ikut belakang macam ni. Lilit jarum kita dengan benang, tarik masuk dalam lubang tu tadi. So tarik benang masuk 2 stitch yang pertama, tarik masuk 2 stitch yang kedua. Okay, kita buat back DC yang kedua, step yang sama. Kita buat back DC yang ketiga. Kita buat back DC yang keempat. Kita buat back DC yang kelima. Okay, kita dah siap satu set 5 back DC. Kita nak buat front DC pula. Okay, DC di bahagian hadapan. Lilit, masuk ikut atas, masuk bawah double crochet ni, dapat 3 gelung, tarik masuk. Okay, korang kena ingat kalau korang buat front DC, korang tak perlu pun nak tengok ikut belakang benang. So korang hanya ikut tengok yang bahagian depan je, nampak? Kalau back DC, korang kena terbalikkan ke belakang untuk korang nampak korang punya stitch yang korang nak kait double crochet tu lah, nampak? Ni front DC. So step yang sama, okey, dia akan jadi macam ni bila back DC tu dia akan ada dekat tengah-tengah ni lah. So kita akan teruskan sampai ke hujung dan kita akan slip stitch di tempat yang kita tanda ni. Okey, dah siap untuk second row ni. Kita akan kembali semula. Baiklah, kita dah sampai di stitch yang terakhir. Kita akan slip stitch lah di bahagian yang kita tanda tadi di sini. So kita slip stitch. Okay, so kita dah siap barisan yang kedua. So dia akan jadi macam ni lah barisan yang kedua. Okay, bahagian dalam dan ni bahagian luar dia. Okay, ni dia. Seterusnya kita akan change 2 lagi. Okay, untuk barisan yang ketiga kita akan change 2. 1, 2. Terus ketiga. Kemudian kita akan kait front DC lagi 4 stitch yang seterusnya lah. Okay, kita akan kait satu front DC di 4 stitch. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, kemudian Ken akan tandalah untuk first change pertama, 2 pertama yang Ken kait tadi lah, supaya senang untuk kita buat slip stitch. Okay,
Seterusnya kita akan ulang step yang sama macam yang sebelum ni. Kita dah buat kira kita dah ada 5 front DC termasuk 2 change pertama yang kita kait tadi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Seterusnya kita akan kait lah macam ni. Kita nampak tadi kita buat back DC kan. So kita akan buat back DC lagi 1 back DC di 5 stitch yang seterusnya. Okay, kita mulakan dengan, kita kena tengok betul-betul lah stitch yang ada So nak tahu dia back DC ataupun front DC senang. Okey, kalau korang tengok, korang nak kait tu ada macam ni. Yang macam 3D ada keluar macam tali macam ni. So maksudnya tu back DC. Kalau front DC dia kosong je. Okey, nampak? So kita akan kait 1 back DC di 5 stitch yang seterusnya. Okey. Tengok betul-betul, kita akan kait back DC seperti inilah. Masukkan dari belakang, masuk jarum kita, tembus di stitch di lubang yang di sebelah. Okey, kita kena tengok belakang juga. Kita nampak 3 gelung, tarik masuk. Dan kita dapat 3 gelung, lilit masuk 2 yang pertama. Dan lilit masuk lagi 2 yang kedua. So kita teruskanlah 5 back DC. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan seterusnya kita kait pula front DC. Okey, 1 front DC di 5 stitch yang seterusnya. Okey. Okey, kita akan teruskan step yang sama ni sampai kita buat 5 baris. Okey. Maksudnya nak tahu 5 baris, step yang sama korang kena kira ni dapat 5. Okey, ni baru 2, so bermakna kita baru buat 2 baris dan kita akan tambah lagi 3 baris lah step yang sama. Okey. Dah siap 5 baris, Ken akan kembali semula. Okey, sebelum tu Ken nak tunjuk kat korang macam mana nak kait bahagian ni tepi dia ni. Takut korang keliru. Kalau kita tengok macam ni mungkin kita nampak macam kita nak kena slip stitch ke, tapi sebenarnya ni bahagian tepi. So kalau korang nak nampak betul, korang tarik macam ni lah. Korang akan nampak macam ni. So kita akan cuba tunjuk lah untuk bahagian tepi lengkungan dia ni lah. Okey, macam mana supaya korang tak keliru. Okey, ni Ken dah kait front DC. Okay, cukup 5 1, 2, 3, 4, 5 front DC. So kita nak kait back DC. So korang tengok, kalau korang tak perasan, takut korang boleh tersalah kait di sini tau. So tak boleh. So kalau korang kait macam ni, korang dah salah. So korang kena teruskan dengan back DC seperti ini. Okay, 1, 2, 3, 4,
5. Okey. Okey, nampak? Dia akan jadi macam ni lah. So korang tengok, okey ni betul. So korang boleh teruskan sampai ke hujung sini lah. Okay, nak siap dah barisan ke-5 ni. Nanti kan akan kembali semula. Okey, kita dah siap 5 baris. Nak tahu 5 baris, korang kira yang ni 1 kan kita ada yang ni. Nampak tak? Yang ni kita kira 1, 2, 3, 4, 5. So, untuk bag ni kena akan buat gandaan 5, okey? 5 baris seperti ini dan seterusnya untuk baris yang seterusnya kira baris yang ke-6 untuk bakul ni, corak bakul ni, okey? So, dia berbeza sedikit dan kita akan buat 5 baris juga, okey? So, kita akan kait 2, change 1, 2. Kemudian kita akan kait. Kalau asalnya tadi kita kait front DC, untuk seterusnya kita dah masuk baris yang pertama lah untuk back DC. Okay. Seterusnya kita akan kait back DC di 4 stitch yang seterusnya. Okay. Kita masukkan dari belakang seperti ini. Nampak sini. Tarik masuk. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, sekarang kita dah buat 4 back DC, nampak? Nak tahu back DC ke tak? Okay, kita tengok dia dah muncul macam 3D kat atas ni, nampak? Dia jadi macam ni kan. Kalau tak tadi macam ni front DC. So, bila kita dah buat back DC, dia jadi macam ni. So, dia macam ada satu garis. Pemisah lah, border dekat sini, nampak? Okay. So, kita dah dapat 5 back DC lah, termasuk 2 change pertama yang kita kait tadi di sini lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tadi kita buat back DC dan seterusnya, kalau tadi yang ni kita kait back DC, yang ni kita akan teruskan dengan front DC pula. Okay. Kita akan kait satu front DC di 5 stitch yang seterusnya lah. Okay, front DC lilit masuk bawah ni. Okay, seperti inilah. So, bila korang dah masuk baris yang ke-5 ni semua, korang dah mahir lah. Asalnya untuk korang bezakan front DC dan juga back DC. So, ni kita buat front DC pula. Okay. Okay, kita dah siap satu set 5 front DC. Kalau tadi yang ni 5 kita buat front DC, yang sebelah dia ni kita nak buat satu set back DC pula. Okay. Kita akan buat selang-seli semua sekali dah. Okay, kita buat back DC 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? So, kita dah buat 5 back DC. Nampak? So, kita akan ulang. Yang ni kita akan buat front DC balik. Yang ni back DC. So, kita akan ulang sampai 5 baris. Kemudian dah siap 5 baris, kita buat lagi 5 baris. Untuk 5 baris pula. Untuk selang-seli So, nanti kita dah siap sampai bahagian atas. Kita akan kembali semula lah. So, korang akan teruskan dengan step yang sama lah. Cuma perbezaan dia 5 baris. Setiap 5 baris kita akan tukar dia punya set ni lah. Okay. Kita akan tukar-tukar selang-seli untuk 5 baris, 5 baris. So, yang ni kita akan teruskan 5 baris dan kita akan buat 5 baris seterusnya. Dan korang boleh buat berapa panjang pun beg yang korang nak. Tapi dalam gandaan 5 baris, 5 baris lah. So, nanti bila dah siap sampai atas berapa barisan yang kita nak akan kembali semula.
Baiklah, ni kita dah siap barisan kedua ataupun kita panggil set kedua 5 barisan, okey. Ni 5 barisan, ini 5 barisan yang kita kata buat selang sedi. Okey, kalau asalnya tadi kita buat daripada bag DC, so bila selepas habis 5 barisan kita buat pula untuk 5 barisan front DC. So dia akan jadi macam ni. Kalau kita nak tahu berapa barisan kita buat, kita boleh tengok daripada sinilah yang kita buat daripada back DC. Berapa yang kita ada ni? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa border yang kita ada? Kalau ada 5 border bermakna kita dah buat 5 barisan. So korang boleh teruskan setiap set 5 barisan 5 barisan yang selang sedi macam ni. So atas ni kita akan buat selang pula. Okay. So dah siap, nanti kita akan kembali semula. So korang boleh buat berapa saja tinggi bag yang korang nak mengikut keselesaan dan kesesuaian korang. Okay, dah siap, nanti kita akan kembali semula. Baiklah, Ken dah siapkan untuk bahagian badan bag, sling bag kita ni. Okey, ni kejadian dah siap. So Ken buat 7 baris ataupun 7 set 7 set untuk 5 baris. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. Cuma barisan yang terakhir Ken tambah jadi 6 baris. So semua sekali ada 36 barisan lah. Okey, 36 barisan yang Ken buat untuk sling bag lelaki ini. Okey, ini je kejadian dia. So seterusnya Ikin ukur mengikut besar handphone lah. Agak-agak boleh masuk handphone. So inilah. Okey. Dan seterusnya sekarang kena masukkan ataupun nak kait untuk bahagian penutup dia pula. Okey. Baiklah, untuk bahagian penutup, kira berapa set yang ada? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 set. So, yang belakang pun ada 9 set juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, just buat macam ni, kita bahagi 2 macam ni. Okay, so Ikin akan tumpukan 9 yang Ikin nak kait ni. Okay, daripada hujung sini, daripada yang kita matikan tadi sini sampai ke sini, hujung sini 9 set. So Ikin hanya akan kait 1 double crochet di setiap stitch. Okay, pertama sekali kita akan kait 2 change ataupun 2 tali air, 1 2, dan kita akan kait 1 double crochet di setiap stitch yang ada. Tak perlu front stitch ataupun back stitch. Okay, untuk penutup kita buat yang biasa saja. So kita kait 1 double crochet di setiap stitch. 1 double crochet 1, 1 double crochet 2, 1 double crochet 3, 1 double crochet 4, 1 double crochet 5. Okey, kita hanya perlu tak kait 1 double crochet saja di setiap stitch. Okey. Okey, nanti dah siap sampai hujung ni, kita akan kembali semula. So, kita nak tunjuk untuk kait baris kedua untuk bahagian penutup ni. Okey. Baiklah, ni kita dah siapkan bahagian yang pertama. Okey, barisan yang pertama lah. So, kalau korang perasan, kita buat dekat sini, kita bubuh penanda dekat sini supaya kita nampak dekat mana permulaan ni. Okey, supaya kita tak keliru lah. Okey. Kemudian kita akan teruskan barisan yang kedua. Okey, senang sahaja. Kita change 2. 1, 2 dan kita terbalikkan. Dan kita akan teruskan kait 1 double crochet di setiap stitch juga. Okey.
Okey. Nanti bila dah siap tu okey, untuk yang ni kita akan teruskan sampai ke hujung di sini. Okey, bila dah siap nanti kita akan sambung lagi barisan ketiga, keempat, terpulang pada korang-korang nak buat berapa baris, dan mungkin kita akan buat dalam baris 7 baris ataupun ke 8 baris untuk penutup lah, bersesuaian dengan Kin punya ni. Okey, 7 ke 8 baris. Okey, nanti kita dah siap, nanti sampai dah siap pasang butang, kita akan kembali semula. Okey. Baiklah, sekarang kita nak kongsikan macam mana kita nak jahit ataupun kait lubang butang di sini. Okay, di sini kita nak kait lubang butang di sini. So firstly, okay, ini kita nak buat barisan yang terakhir lah. Tapi sebelum buat barisan terakhir tu, kita akan bahagi dua dia punya penutup ni. Okay. So ni dah barisan yang ke-7 tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita nak buat barisan yang ke-8. So kita dah bahagi dua. Okey, kin ukur daripada yang ni nampak tempat yang kin last stitch di sini lah. So kin bahagikan dari sini. So daripada tengah ni kin skip 2 stitch, 1 2 dan kin letakkan penanda di sini. Okey. Okey. Kemudian kita akan kait dua tali air ataupun dua change. Kita change dua. 1, 2 dan terbalikkan ke belakang. Dan kita akan kait 1 double crochet di setiap stitch yang ada. Okey, ni yang macam biasa, yang ni kita akan skip satu lubang di sini, kita pergi lubang yang kedua di sinilah. Okey. 1 double crochet di setiap stitch sampai tempat penanda, okey. Kemudian kita change 3 1, 2, 3. So kita buka penanda ni. Dan kita akan skip 1, 2, 3, 4, 5 stitch. Dan kita akan kait 1 double crochet di stitch yang ke-6. Okey, skip 5 stitch, kait 1 double crochet di stitch yang ke-6. Dan seterusnya kita akan kait 1 double crochet sampai ke hujung ni. Kita akan matikan dan kita akan gunting benang kita agak panjang dan jahit. Okey. Alhamdulillah, kita dah siapkan sling bag ni, nampak? Okey, ni kejadian ni. Okey, kalau yang lelaki nak guna pattern ni pun sangat sesuai.
Cantik. Okey, ni dia siap ada tali. Okey. Ni tali lah, kita buat tali simple sajalah. Terpulang pada korang. Korang nak buat tali dia macam mana. So, ini sling bag dia. Okay. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Kim punya tutorial dari masa ke semasa. Okay. Kepada yang dah subscribe, semoga anda dilimpahkan rezeki yang berkat. Amin. Assalamualaikum.